السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang memberikan manfaat. Kami mohon kepadamu rezeki yang baik. Dan kami mohon kepadamu amalan yang diterima. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan Imam yang bertugas, Tuan Muazzin, pengerusi bersama dengan jawatan-jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, anak-anak qaryah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam sebelum kita menunggu waktu Isyak, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat dan juga memberikan ganjaran kerana kita menunggu dan menanti. Sementara itu kita meluangkan masa dengan kita menekuni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita meneruskan pengajian kita menggunakan buku Al-Lu'lu' lil Mu'min, permata bagi orang yang beriman, kita sampai kepada hadis yang ke-79. Kita nak sebut berkaitan dengan puasa sunat Syawal. La pun ramai di antara kawan-kawan kita yang sedang berpuasa sunat Syawal, ataupun orang kita sebut puasa 6. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Muslim. Cerita ni sebelum kita masuk hadis dalam buku. Nabi kata, man sama Ramadan summa atba'ahu sittan minas Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan 6 puasa sunat pada bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka Nabi habaq dia mendapat ganjaran ataupun mendapat fadilat seumpama puasa penuh setahun. Hadis riwayat daripada Muslim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di kalangan masyarakat kita, puasa 6 ni bukan suatu benda yang asing. Malah ada di kalangan kawan-kawan kita, hari raya kedua dah mula puasa yang ke-6. Puasa 6 Syawal ni. Malah juga ada yang direct buat, dia bukan selang-seli, dia buat direct. Daripada Syawal kedua, Syawal ketiga, Syawal keempat, Syawal kelima, Syawal keenam, dan Syawal ketujuh last. Ada juga yang buat selang-seli, hujung-hujung pun ada. Baik. Ada beberapa persoalan di dalam puasa 6 Syawal ni yang selalu orang tanya. Soalan yang selalu orang tanya, boleh tak kami ni gabungkan puasa sunat Syawal dengan kami puasa qada? Boleh ke tak boleh? Kami ni ada tinggal puasa Ramadan yang baru ni, kami demam ataupun apa-apa keuzuran syar'i. Kami nak gabung.
dengan puasa sunat ni, boleh ke tak boleh? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hak soalan ni selalu orang tanya. Jadi malam ni nak maklumkan macam mana kita nak hadapi soalan ni. Soalan ni tuan-tuan ada dua pandangan. Dan soalan ni ia disebut sebagai khilaful mu'tabar. Maksudnya persilangan pandangan yang diiktiraf oleh syarak. Nak pilih pandangan pertama pun tak apa, nak pilih pandangan yang kedua pun tak apa. Dua pandangan itu tuan-tuan, pandangan yang pertama kata nak gabung puasa qada dia dengan puasa sunat Syawal dia. Pandangan pertama kata boleh dan sah. Tak apa gabung. Umpamanya dia tinggal masa Ramadan 3 hari. Apa sebab dia tinggal ni? Dia demam. Ataupun dia musafir nak hantar anak dia atau cucu dia atau anak menakan dia balik ke universiti jauh. Di mana? Johor. Akhirnya 3 hari dalam perjalanan tu dia buka puasa. Syawal yang ni dia teringat nak puasa sunat, dia gabung sekali. Pandangan yang pertama kata boleh, malah sah puasa tersebut. Tuan-tuan, siapa yang berpandangan dengan pandangan pertama ni, kebanyakan mereka adalah di kalangan mazhab Syafi'i. Ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kalau kita perhati Al-Imam Ar-Ramli di dalam tulisan ataupun kitabnya Nihayatul Muhtaj, dia ni adalah salah seorang daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Dia kata walau sama fi Syawal qada au nazran au ghairihima au fi nahwi yaum Ashura hasala lahu thawab tatawwu'uhu. Kalaulah siapa yang puasa sunat Syawal, yakni 6 tadi, kemudian dia ikuti dengan puasa nazar, ataupun selain daripada keduanya, maksudnya puasa qada, dia ada nazar, kemudian dia gabung sekali dengan puasa 6 tadi, hasala lahu thawab tatawwu'uhu, dia boleh untuk dapat pahala dan kira boleh. Nampak tak tuan-tuan? Yang ni di kalangan masyarakat kita tak asing. Dia ada puasa qada, dia gabung dengan puasa 6. Pandangan yang kedua tuan-tuan, tak boleh, malah tak sah. Ini pandangan siapa ni? Ini pandangan Abu Makhramah rahimahullah. Tak boleh nak gabung-gabung. Maksudnya dia kena asing. Qada dulu puasa, kemudian barulah disusuli dengan puasa 6. Pasal apa? Qada tu ialah dia menanggung puasa wajib. Adapun puasa 6 hukumnya sunat, tak boleh disekalikan. Ini pandangan yang kedua. Dia kata ada musihah saumu sit liman alaihi qada Ramadan mutliqan. Tak boleh, malah tak sah. Siapa yang ada dalam situasi macam ni, maka dia kena dahulukan qada, kemudian barulah dia puasa sunat Syawal. Baik. Timbul persoalan. Syawal nak habis dah. Nak habis dah. Pasal daripada Syawal pertama sampai Syawal yang terakhir, dia ni mendapat undangan dan mendapat jemputan. Hari terbuka ni cukup banyak, sampai satu hari 7 tempat. Ni contoh. Tapi tak gamak. Pasal semua kawan, semua kerabat, semua saudara mara. Nak kira macam mana tuan-tuan? Maka boleh dia mendahulukan puasa sunat Syawal, kemudian barulah dia berpuasa dengan puasa qada. Kerana perkataan summa difahami di situ tartib
at-tarahi, maksudnya ialah lepas daripada suatu, ia mempunyai masa yang panjang ataupun masa yang luas. Demikian satu perempuan yang uzur sampai beberapa hari, kalau nak kira puasa sunat Syawal dulu ataupun puasa qada dulu baru puasa Syawal, tak ada. Maka dia dahulukan puasa sunat Syawal, habis tu barulah dia berpuasa dengan puasa qada, kalau dia memilih pandangan yang kedua. Jelas tak tuan-tuan? Jadi lepas ni kita tak terkejut kalau ada orang berpegang dengan pandangan kedua ataupun ada orang berpegang dengan pandangan pertama, kita ni berlapang dada dan tak terkejut. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua tuan-tuan, yang ni jarang orang tanya, tapi ada orang tanya. Ustaz, boleh tak kami ni puasa sunat Syawal ni lepas habis Syawal? Macam mana tuan-tuan? Dia nak puasa 6 hari daripada bulan Syawal, tetapi di luar daripada bulan Syawal. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, apa punca masalah daripada masalah ni? Punca masalah daripada apa yang kita sebut isu kedua ni ialah perkataan min Syawal. Min itu difahami dengan ada dua. Pertama, adakah min itu min lil tab'id, min yang membawa maksud sebahagian daripada Syawal. 30 hari Syawal, boleh pilih sebahagian daripadanya nak puasa. Itu min lil tab'id. Ataupun min di situ ialah min lil ibtida'. Apa dia min lil ibtida' ni? Min lil ibtida' ni ialah min untuk mula. Syawal itu hanya sebagai pemula sahaja. Pasal apa? Kaum muslimin baru saja habis daripada puasa Ramadan. Jadi mood nak puasa tu tak hilang lagi. Jadi ia sebagai permulaan dan pencetus untuk memulakan puasa sunat. Itu min lil ibtida'. Maka masalah punca daripada fahaman nak kata min tu min apa? Dua tadi. Maka timbul dua pandangan. Pandangan yang pertama, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ialah mesti puasa sunat 6 Syawal itu dilakukan pada bulan Syawal. Habis bulan Syawal tak ada dah. Adapun pandangan yang kedua ialah kata boleh nak puasa 6 Syawal ni di luar bulan Syawal pun boleh. Tak ada masalah. Baik. Pandangan pertama tadi yang duk kata mesti pada bulan Syawal ialah dalam mazhab Syafi'i. Habis yang kedua tu, yang kedua itu kebanyakan adalah daripada mazhab Maliki. Lepas ni kita tak terkejut dah. Kalau ada pergi mana-mana tempat, kita tanya, pasal apa hang puasa ni? Ku puasa 6 Syawal. Wih, dah bulan Zulqaidah duk puasa 6 Syawal. Apa dia? Kita tak terkejut dah. Kita tak melatah dah. Pasal memang ada perbincangan di kalangan ahli ilmu dan fiqh. Kita tahu dah, dia ni barangkali ambil pandangan daripada mazhab Maliki. Jelas tak tuan-tuan? Tak, yang penting kita jangan duk gaduh. Bila hang nak puasa, yang penting puasa dulu. Sekali kita bincang, boleh tak puasa 6 di luar daripada bulan Syawal, akhirnya buat pun tak. Nak cerita tuan-tuan, yang ni keluasan ilmu dan fiqh. Supaya kita ni tidaklah berada di tempat kita yang hanya kita tahu apa yang dilakukan oleh masyarakat kita. Sedangkan keluasan ilmu itu luas.
Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Cumanya tuan-tuan, kalau kita ni ada kesulitan, contohnya sakit, lepas-lepas daripada Ramadan, yang Ramadan tu pun gagah dia puasa, kemudian dia sakit, gastrik melampau, disebut dengan istilah GERD ke apa, sehinggalah habis Syawal barulah dia boleh puasa sunat ni, baru dia teringin nak puasa sunat 6. Boleh tak dia buat? Dalam pandangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah, dia boleh ganti puasa 6 Syawal hak dia tak boleh sebab uzur tu pada bulan lain. Tetapi dia kata tidaklah mendapat ganjaran penuh dan sempurna seperti mana orang yang berpuasa sunat 6 pada bulan Syawal. Nampak tak tuan-tuan? Ini keluasan ilmu dan keluasan fiqh. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Pada malam ni insya-Allah kita akan bincang pada hadis yang ke-79. Tuan boleh pasang kipas ni tak? Ada kipas. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal firagh. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ni'matani maghbunun, ada dua nikmat, maghbunun kathirun minan nas, yang kebanyakan manusia itu maghbunun. Maghbunun ni apa? Tertipu. Ada dua nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia, tetapi dua nikmat ini membuatkan kebanyakan manusia itu maghbun. Maghbun maksudnya ialah terpedaya, tertipu. Lawan daripada maghbun ialah maghbut dengan ta. Maghbut. Kalau yang ni maghbun dengan nun. Lawan daripada maghbun ialah maghbut ataupun maghbutah. Apa maksud maghbutah? Yang membahagiakan. Maghbun boleh dengan maksud tertipu ataupun membawa kecelakaan. Lawan daripada dia ialah maghbutah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dua nikmat yang Nabi habaq, manusia dengannya sering tertipu. Apa dia? As-sihhah, iaitu kesihatan diri. Wal faragh, iaitu masa yang lapang ataupun masa yang terluang. Hadis ni riwayat daripada Bukhari di dalam sahihnya dan juga Imam Ahmad di dalam musnadnya. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum tu tuan-tuan, hadis ni siapa yang riwayat? Ibnu Abbas. Tuan-tuan, siapa ada Ibnu Abbas ni? Ibnu Abbas ni dikenali sebagai seorang kanak-kanak yang apabila Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan dia mempunyai kemampuan ilmu yang luar biasa.
Dan Ibnu Abbas antara orang yang telah menjadi saksi kepada peristiwa berdarah waktu subuh di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ni Ibnu Abbas ni. Juga yang menjadi saksi kepada peristiwa berdarah pembunuhan Umar pada subuh itu ialah Amr bin Maimun radhiyallahu anhu. Kata Amr bin Maimun, aku berada di saf yang kedua. Manakala Abdullah bin Abbas, perawi hadis yang kita jumpa pada malam ni, dia berada di saf yang pertama. Omar menjadi imam. Omar, saf pertama ada Ibnu Abbas, kemudian ada sahabat-sahabat lain. Saf yang kedua ada Amr bin Maimun. Kata Amr bin Maimun, sebelum Omar memulakan salat, Omar akan paling ke belakang. Maksudnya membelakangi kiblat. Dia tengok daripada kanan ke kiri, daripada depan ke belakang. Kemudian dia akan kata, sawwu sufufakum, samakan saf kamu semua, sempurnakan saf kamu semua. Apa maksud sempurnakan saf? Pertama, lurus. Yang kedua, rapat. Omar dia takkan solat melainkan sempurna saf. Yang ni kita kena bawa semangat di dalam solat jemaah. Imam kena mainkan peranan. Tengok dulu mana-mana keadaan dan kawasan yang lompong, ada autoriti imam. Imam arahkan jemaah, tolong rapatkan saf dan penuhkan saf di sebelah kiri yang kosong. Dan ini perangai Omar. Ada kalanya Omar dengan tangannya rapatkan sahabat supaya rapat saf. Kita kan boleh rapat dah lah ni. Ada orang dulu, kami tak mau pergi masjid ustaz. Pasal apa? Bukan boleh rapat saf pun rasa tak sempurna solat. Okey, tak apalah alasannya. Lah dah boleh rapat, pasal apa tak mai juga? Bukan boleh bersalam pun habis solat. Tu dia alasan saja. Bermakna tuan-tuan, lah ni dah boleh rapat, manfaatkan sungguh-sungguh. Dan kadang-kadang kita ni masing-masing dengan sejadah kita. Kita rapat sejadah tapi tak rapat saf. Kita berada di petak sejadah yang kita bawa. Sejadah pula bawa hak besar. Kita bentang masa zaman-zaman PKP dulu. Lah ni boleh bawa sejadah yang boleh kita sujud padanya memadai. Supaya kita rapat saf. Dulu saya pernah cerita kat tuan-tuan pasal rapat saf ni, memang ada orang yang dia tak selesa nak rapat. Dia boleh kata, mak buat apa rapat-rapat? Rimah. Ada. Ada tuan-tuan. Bukan jauh daripada kita. Masjid dan surau yang berada di sekitar Kemunting ni. Ada. Lah boleh rapat, rapatkan saf. Lah ni SOP kena bawa sejadah ke ataupun tak payah dah? Digalakkan, maksudnya tak bawa pun tak apa, digalakkan. Digalakkan kalau dalam bahasa fiqah ni sunat lah. Bila sunat ni bawa, dapat pahala. Kalau tak bawa, tak dapat apa-apa. Dia bukan wajib. Wajib ni mesti. Itu dalam istilah syarak. Digalakkan. Kalau kita bawa, macam saya sentiasa bawa, kecilkan. Supaya kita hanya boleh sujud padanya. Tidaklah sebagaimana sejadah yang besar, akhirnya kita berdiri di petak sejadah kita. Nampak tak tuan-tuan? Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, tu perangai Omar. Bila dah saf rapat sempurna, Omar membelakangkan jemaah menghadap kiblat dan mula takbiratul ihram. Kata Amr bin Maimun radhiyallahu anhu, pada rakaat pertama itu
aku mendengar Omar membaca setelah Fatihah sama ada surah Yusuf ataupun surah An-Nahl. Kemudian habis nak rukuk, masa nak rukuk itu aku dengar Omar kata, anjing mana yang duk gigit? Omar kata, anjing mana yang duk gigit aku ni? Rupa-rupanya bukan anjing yang gigit, tetapi Omar telah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Fairuz Al-Farsi, satu lelaki budak milik Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dia menyelinap ke dalam Masjid Nabawi, dia tengok semua sedang rukuk. Pada masa tu dia menyusup di celah-celah saf, lalu dia tikam dengan khanjar. Khanjar ni bahasa kita macam kerabit ke apa tu, yang macam sabit kecil tu. Cuma Arab ni tuan-tuan, dia punya tu dia ada dua. Parsi punya ni dia ada dua mata. Tidak cukup dengan dia tikam, sebelumnya khanjar itu dilumur dengan racun sehingga koyak perut Omar Al-Khattab. Omar jatuh, kemudian diganti imam oleh Abdul Rahman bin Al-Auf radhiyallahu anhu. Jadi kalau imam ni tumbang, tuan-tuan jangan terkejut. Imam katalah tumbang, dia pening dia tumbang, ataupun dia uzur, dia sakit dia tumbang. Jangan semua pakat-pakat habis bataikan solat, habis kita buat semula. Tak, jangan. Ganti orang yang belakang, ganti mai ke depan. Masa tu yang ganti ke depan ialah Abdul Rahman bin Al-Auf. Dia baca dengan bacaan yang ringkas. Pasal apa? Nak tengok apa berlaku kepada Omar. Pasal apa? Tak tahu sangat. Pasal waktu tu subuh gelap. Bukan ada lampu macam kita. Lampu biasa-biasa, pelita. Malah Abu Lu'lu'ah ni, dia dan lari. Masa dia lari, pisau tu ada di tangan dia tu, dia sempat pitikam kaum muslimin yang berada di saf antara saf. Riwayat menyebut, kata Amr bin Maimun, ada 14 orang terkena pisau dia. Daripada 14 orang tu, 6 atau 7 orang terkorban, termasuk Omar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Omar dibawa balik. Omar diberi minum air rendaman kurma. Air rendaman kurma itu meleleh jatuh kerana perut Omar dah koyak. Bagi susu pun sama. Omar kata, aku tak lama dah. Kemudian dia minta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha, kalau aku mati, boleh tak aku ni disemadikan di sebelah Nabi dan di sebelah Abu Bakar Pak Hang? Aisyah kata, ruang tu aku peruntukkan untuk diri aku. Tapi sebabkan hang minta, kira aku izin. Makna kata tuan-tuan, yang bukan milik kita, kita kena minta izin. Omar minta izin. Tak cukup sekali Omar hantar keluarga dia supaya minta izin kali kedua. Akhirnya Aisyah kata, tak apa, aku izinkan. Dan aku akan mengambil ruang kalau aku mati di Baqi'. Sebab itu asal tempat Omar itu adalah tempat yang Aisyah radhiyallahu anhu peruntukkan untuk diri dia. Pasal apa Omar minta izin? Pasal itu bilik Nabi dan bilik Aisyah. Nampak tak? Dia teringin nak duduk sebelah pak dia dan suami dia. Tapi rezeki Allah takdirkan milik Omar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abu Lu'lu'ah radhiyallahu anhu, Abu Lu'lu'ah laknatullah alaihi ni tuan-tuan, dia ni tawanan perang daripada Parsi. Pada mula-mula Omar Al-Khattab tak benarkan mana-mana hamba dan tawanan yang dewasa masuk ke Madinah, takut jadi huru-hara. Hanya kanak-kanak dan perempuan saja dibenarkan. Tapi Mughirah, dia merayu, dia kata, dak,
Abu Lu'lu'ah ni bagus, dia ni pakar dalam buat senjata, kita boleh manfaatkan. Rayu punya rayu, riwayat menyebut akhirnya Omar membenarkan kepada Abu Lu'lu'ah untuk berada di dalam Madinah Al-Munawwarah. Sehari dua sebelum berlaku peristiwa berdarah itu, Omar berjalan dan melawat pasar. Omar jumpa dengan Abu Lu'lu'ah. Omar tanya khabar. Hang apa khabar? Hang buat apa tu? Omar menyantuni. Sebab itu bila kena sakit ataupun kena tikaman daripada Abu Lu'lu'ah, apa jawab Omar Al-Khattab radhiyallahu anhu? Omar kata, Alhamdulillah allazi lam yaj'al maniyati biyadin rajulin yadda'il Islam. Dia kata syukur kepada Allah, segala puji bagi Allah yang menyebabkan punca aku mati bukan yang mereka mendakwa dirinya Muslim. Maksudnya bukan orang Islam lah yang bunuh ni. Alhamdulillah, aku mati pada tangan orang yang bukan beriman. Kalau mati orang beriman yang bunuh aku, aku rasa beban. Tuan-tuan, apa yang boleh kita ambil pengajaran di sini? Belum tentu orang yang kita buat baik dia akan balas kebaikan sebagaimana kita buat baik. Pernah berlaku pada Omar Al-Khattab khalifah. Dia buat baik, menyantuni, tiba-tiba madu dibalas dengan tubah. Itu yang berlaku kepada Omar. Sebab itu jangan duk haraplah kalau kita buat baik, orang yang kita buat baik itu akan balas kebaikan yang sama. Melainkan kita akan kecewa. Kita harap kalau kita buat baik, yang akan membalas kebaikan Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya Omar meninggal dunia. Omar syahid. Rupa-rupanya tuan-tuan, sebelum Omar itu terbunuh, Omar Al-Khattab sering mengulang doa. Omar kata, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, kurniakan kepada aku mati syahid di dalam jalanmu. Kemudian Omar kata, waj'al mauti fi biladi rasulika, dan jadikan kematian aku berada di negeri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Direkodkan doa dia ni di dalam Sahih Bukhari. Bermakna tuan-tuan, boleh tak dalam hidup kita minta supaya Allah matikan kita dalam mati syahid? Hukum dia boleh. Tapi ustaz, kita Malaysia ni bukan duk perang pun. Kadang-kadang mati syahid itu Allah berikan dalam bentuk fadilat. Barangkali dia sakit perut, ataupun satu orang yang dia nak bersalin, meninggal, dia mendapat fadilat syahid. Boleh tak dia minta supaya mati di tempat yang baik seumpama Madinah dan Mekah? Boleh, sebagaimana doa Umar. Ustaz, nampak-nampak gaya nak pergi Mekah, bukan ada duit, umur pun dah lanjut. Mana tahu Allah mustajabkan doa. Cara Allah membawa dia ke Mekah dan Madinah sebagaimana doa dia puluhan tahun, ajaib. Dan itu berlaku kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sedangkan dia khalifah, antara khalifah yang aktif membuka empayar dan pergi perang. Keberangkalian dia syahid di tempat lain tu ada, tapi Allah mustajabkan doa sehingga dia syahid dan dia dikebumikan di Madinah Al-Munawwarah. Jadi kita juga boleh doa, ya Allah, matikan aku dengan mati syahid. Ya Allah, kuburkan aku di Mekah atau Madinah. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dan mudah-mudahan Allah mustajabkan doa kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu peristiwa pengalaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, orang yang kita jumpa dalam hadis jadi perawi hadis ni, dan juga pengalaman Amr bin Maimun, saksi utama dalam peristiwa berdarah itu.
Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita tengok pada hadis kita ni. Ada dua nikmat yang manusia ni selalu alpa. Apa dia? Sihat dan masa lapang. Tuan-tuan, Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah pernah sebut dan memberi nasihat berkaitan dengan manusia ni kalau berhimpun pada diri dia dua nikmat, ia suatu nikmat yang besar. Pasal ada orang yang kadang-kadang dia sihat, tapi masa lapang tak ada, sibuk je tuan-tuan. Ada orang yang dia sibuk, ada orang yang dia sibuk tetapi sihat tak ada. Kadang-kadang hanya satu daripada dua nikmat yang dia dapat, sama ada sihat dan masa lapang. Tapi andai kata kalau Al-Imam Ibn Jauzi kata dia ni dikurniakan dengan dua nikmat, sihat pun ya ataupun masa lapang pun ya, awas, dia mungkin tertipu dengan iblis. Apa maksud tertipu? Maghbunun itu tuan-tuan, apa maksud yang dikatakan terpedaya? Ada tiga maksud. Kata Al-Imam Ibn Jauzi, maksud yang pertama ialah apabila dia melakukan maksiat. Dia sihat, dia ada masa lapang, tapi dia duk buat maksiat. Bermaksud dia telah maghbunun, dia telah tertipu. Yang kedua yang dikatakan maghbunun ataupun terpedaya ataupun tertipu, apabila dia malas. Malas tuan-tuan, Allah balak lihat sungguh. Pasal apa hang tak buat ni? Malas sungguh. Sedangkan dia sihat, sedangkan dia ada masa lapang, sebenarnya dia tertipu. Maghbunun. Dua benda ni kata Al-Imam Ibn Jauzi, manusia sering rebah padanya ketika mana Allah memberi nikmat sihat dan memberi nikmat masa lapang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia pernah pesan dan dia pernah kata, dia kata, inni la abghadur rajulu farighan la fi amalin dunya wala fi amalil akhirah. Sesungguhnya aku ni marah pada satu laki yang masa dia tu banyak lapang, tapi dia tak beramal untuk dunia dia dan tak beramal mencari ganjaran untuk akhirat dia. Untuk dunia rezeki dia pun balak lihat, untuk akhirat pun dia malas. Kata Al-Imam, kata Abdullah bin Mas'ud, la abghad, aku marah sungguh hak jenis ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sakit, sihat ni tuan-tuan nikmat. Masa kita sihat, kita rasa kurang menikmati nikmat sihat. Tapi bila kita sakit, baru kita rasa, ya Allah, sihat ni rupa-rupanya nikmat sangat. Ada sahabat saya tuan-tuan, usia baru 49 lah ni, tapi Allah uji tuan-tuan. Mudah-mudahan dia sabar dan mudah-mudahan Allah beri pahala. Lah tuan-tuan, Allah uji jantung dia lemah. Dalam masa yang sama, air di badan tak boleh keluar, melainkan dia kena buat dialisis. Nak buat dialisis, jantung kena kuat. Jadi tak boleh. Apa berlaku tuan-tuan hari ni? Dia tu menanggung apa? Allah uji dia. Dia orang saleh. Perut dia jadi besar. Nak kancing baju pun tak boleh. Air penuh di badan. Masa teringin air ni tuan-tuan, dia bukan boleh minum macam kita, aci dahaga minum. Bukan boleh. Apa dia buat? Dia ambil ketui air yang kecil tu, dia masuk mulut. Teringin, haus dahaga. Tapi kalau dia minum terlebih, air tak keluar, perut lagi besar. Nak buat dialisis tak boleh, jantung lemah. Tidur malam tak boleh, tidur baring dah bertahun-tahun tak boleh. Jadi aci tertidur je, itu nikmat.
Kalau dia boleh tertidur setengah jam, tu nikmat dah. Ya Allah tuan-tuan, nikmat sihat. Ustaz, saya ni bukan sihat sangat. Tuan Haji sakit apa? Sakit lutut, sakit tapak kaki. Tuan-tuan, selagi mana boleh kita main masjid, selagi mana boleh kita pergi pasar beli keperluan-keperluan di rumah, itulah kesihatan. Sehingga kita terlantar dan tak mampu apa-apa, sehingga kita terpaksa menggunakan khidmat keluarga untuk mengurus diri sendiri. Demikianlah sakit Allah uji kepada kita. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu Ibnu Battal rahimahullah menyebut, apabila satu orang Allah kurniakan kepadanya nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang, benda pertama yang dia kena buat ialah syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Lah ni dia sihat, lah ni ada masa lapang, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebahagian orang dia tak rasa nikmat lapang masa, sibuk je tuan-tuan. Tahu-tahu tuan-tuan, lah habis dah Ramadan, tak sempat dia nak tarawih, tak sempat dia baca Quran. Yang dia tahu malam raya terkejut, kalang kabut dia duk kait daun pisang nak buat lemang esok. Pasal apa? Sibuk sangat. Tuan-tuan, saya tengok tuan-tuan solat 20 rakaat, kemudian tadarus pula. Subhanallah, ini nikmat masa lapang yang tuan-tuan syukurinya, menzahir syukur itu dengan melakukan ibadah. Ini nikmat hidayah dan taufik yang Allah Ta'ala kurniakan kepada tuan-tuan. Sebab itu di dalam hadis riwayat Muslim, ni doa. Saya nak bagi doa ni pada tuan-tuan supaya kita ni tak terkejut Allah tarik nikmat. Dan doa ni seingat saya pernah sebut di sini 2 tahun atau 3 tahun yang lepas. 2 tahun yang lepas. Doa ni saya nak ulang dan saya akan bagi melalui WhatsApp kepada tuan-tuan supaya kita boleh beramal. Nabi ajar doa ni dan Nabi menyebut doa ini. Kata Nabi SAW daripada Abdullah bin Umar, kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Nabi doa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada hilang nikmat yang engkau telah kurniakan. Nikmat sekian banyak Allah bagi, tiba-tiba Allah tarik, kita minta Allah lindung. Tuan-tuan, Nabi doa dengan doa ini. Kemudian Nabi SAW sebut, wa tahawuli afiyati, dan bertukar daripada sihat tiba-tiba sakit. Nabi minta lindung. Nabi minta lindung. Wa tahawuli afiyati. Kedua, kemudian Nabi SAW sebut, wa fujaati nikmatik, dan tiba-tiba datang balak, datang bencana, datang musibah yang tak sangka-sangka. Nabi minta lindung. Yang ketiga, yang keempat, wa jami'i sakhatik, dan datang kemarahan, kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Ni 4 benda Nabi minta supaya lindung. Doa ni tuan-tuan, kita kena mula baca dan kita kena mula minta kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Malam-malam Jumaat, hari Jumaat yang berkat, kita minta Allah Ta'ala jauhkan tuan-tuan. Nak jadi itu takdir. Tuan-tuan tengok apa berlaku kepada 5 pelajar Yusas. Kemalangan, Allah uji, terbakar, meninggal dunia. Mati dalam keadaan terbakar ni tuan-tuan, dia mendapat fadilat syahid. Mudah-mudahan mereka pula dalam keadaan menuntut ilmu, subhanallah, berganda Allah kurniakan ganjaran dan kesabaran kepada keluarga.
Ya Rabb. Wa fujaati nikmatik. Tiba-tiba mai balak bencana, kita tak sangka, kita minta Allah Ta'ala lindung kita, dan itulah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, antara nikmat sihat dengan kaya, mana lebih penting? Tuan-tuan kaya, malam ni tiba-tiba dalam akaun ada orang duk derma 18 juta. Tuan-tuan sihat ni, tiba-tiba dengar 18 juta tu langsung lembek lutut, sakit langsung. Selalu boleh bawa kereta, boleh bawa motor, tak boleh. Dalam keadaan pembaringan. Semua orang urus. Tuan-tuan rasa mana lebih nikmat, sihat ke kaya? Tentulah sihat. Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tak mengapa orang kaya itu ialah orang yang bertakwa. Kaya yang duduk pada orang bertakwa ni nikmat. Macam tuan-tuan kaya bertakwa pula, ni nikmat. Nabi kata wasihah liman taqa. Dan manakala sihat, dan sihat itu duduk kepada orang yang bertakwa, ini nikmat tuan-tuan. Tuan-tuan, sebahagian daripadanya. Kemudian Nabi kata khairum minal ghina wa tibun nafsi minal ghina. Lebih baik daripada orang kaya, wa tibun nafs minal ni'am, dan hati yang lapang daripada nikmat. Maksudnya orang kaya ni tuan-tuan, dengan harta dia bertakwa, manakala hati dia lapang, hati dia tenang, dan ketenangan hati dia itu adalah daripada orang bertakwa, lebih baik daripada kekayaan dan segala-gala. Maksudnya apa tuan-tuan? Dua nikmat ni penting sangat, iaitu masa yang lapang dan juga sihat diri. Mudah-mudahan masa lapang kita dapat isi macam ni, menuntut ilmu, buat kebaikan, sebar kebaikan, sihat diri, kita dapat berkhidmat untuk kebaikan agama kita, keluarga kita, dan juga kebaikan untuk masyarakat sekeliling. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah doa ni nanti saya akan pesan dan titipkan kepada SU kita. SU kita akan panjangkan kepada WhatsApp community tuan-tuan. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.